Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Isra, surah yang ke-17 atau nama kedua surah Bani Israel, juzuk yang ke-15. Sambungan kita ayat yang ke-78. Ayat 78, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 569. Perbincangan kita tentang waktu solat. Kita ni solat ada 5 waktu. Kita akan bincang tentang waktu dia dan juga arahan ataupun galakkan supaya berdiri pada waktu malam untuk bertahajud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Mari kita baca ayat. Hari ini pendek je, 78 hingga 81 insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ini arahan waktu salat. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari. Ila ghasaqil lail, hingga waktu gelap malam. Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah sembahyang subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Jadi jelas kepada kita dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, aqim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salata tammatan, dirikanlah salat yang sempurna, min waqti zawalis syamsi, daripada bermula gelincir matahari. Bila? Zuhur. Ila ghasaqil lail, waqti zulmatil lail, sehinggalah sampai gelap malam. Ini gelap malam. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah salat fajar. Maknanya waktu salat itu bermula bila? Bermula pada waktu zuhur. Nombor 1. Mana dalil ayat ni? Baik.
kita bagi sinopsis perbincangan ringkas kita tentang perbincangan sambungnya ayat. Mana ayat semalam dengan ayat hari ini dia bersambung cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebut tentang tipu daya, makar, perancangan jahat, konspirasi yang dibuat oleh puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan macam-macam tuduhan. Tuduhan yang popular ada berapa? Sihir, lagi penyair, gila. Tu ya, puak dia ni tak tahu apa. Dia pandai kata ke orang ya. Padahal kata-kata tu naik atas kepala dia. Siapanya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi. Mana perancangan jahat yang cuba nak buat oleh puak kafir nak pesongkan Nabi, kan? Dia cuba wa in kadu la yastafizunaka. Man dia cuba nak memesongkan kepahaman Nabi, nak usir Nabi semua tu. Nabi telah melaluinya dengan tenang di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Taala perintah di sini ayat supaya solat. Kita ni mesti sentiasa solat, wa alla yasghala qalbahu bihim. Tak usah duk nyibuk dengan isu-isu yang dimainkan oleh pihak musuh. Ketepikan, kata orang masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, itu je. Kalau kita duk mikir hal dia, tak boleh buat apa kita. Kalau kita berfikir tentang hal dia, kita tak boleh buat apa. Tak? Asyik duk jawab isu ya. Timbul satu isu, duk menjawab isu. Isu sama. Hari ni dia tuduh gila, esok tuduh sihir, habis dia pusing dia. Jadi baiklah kita buat agenda kita, iaitu kita utamakan perbincangan kita tentang al-ilahiyat, tentang ketuhanan dan ketuanan Allah Azza wa Jalla. Al-Ma'ad, kita nak balik semula, dibangkit semula pada hari kiamat. An-Nubuwat, tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewajipan mengikut Nabi. Isu kafir tu tepikan. Bukan makna tak ambil tahu langsung, kita kena tahu. Sebab kalau tidak macam mana kita nak batalkan strategi musuh. Cuma jangan dibesarkan sangat. Macam ada setengah kita ni asyik duk jawab isu je. Bila kita nak buat kerja kita? Itu maksud dia. Kalau kita asyik duk dengar kata orang je, tak akan habis. Jadi kerja kita terbantuk tala, kata orang Kelantan. Tala dah. Baiklah. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya melakukan solat, kerana solat itulah di antara amalan ibadat yang sangat besar kedudukannya, sehingga Allah tak syariatkan solat 5 waktu ni kecuali di mana? Fauqas samawat. Nabi kita mengembara naik habis 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai dia menghadap Allah Azza wa Jalla untuk menerima salat. Maka Allah SWT juga akan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penjagaan yang rapi, pertolongan yang begitu. Maka Allah peringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang besar ini. Di akhir ayat Allah Ta'ala sebut dia, di tengah ayat ni Tuhan sebut supaya aqimis salah, bangun solat malam. Kita ni itulah masalah solat malam ni, kadang bangun kadang tak bangun. Sebab kita rasa macam mana? Rasa tak besar ke macam mana? Kita fikir ambil lah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dan dirikanlah olehmu akan salat fardu itu secara sempurna, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dan dalam waktunya. Solat ni ada waktu. Allah Ta'ala sebut aqimis salat wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dalam surah Hud, aqimis salata tarafayn, dirikan salat antara dua tepi siang, tepi malam, subuh maghrib. Wa zulafan minal lail, dan setengah daripada malam. Itu surah Hud. Artinya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan, kitaban bermakna fardan, mawquta, dan ada waktu dia. Tak boleh solat ikut suka aku. Oleh kerana kita nak travel hari ni pukul 1 tengah hari, kita solat zuhur pukul 12. Nah, kira jamak selalu senang. Nah, maaf. Tidak boleh. Maka ayat ini Allah kata
Dirikanlah solat ketika gelincir matahari, zawalis syamsi lidulukis syamsi, ketika gelincir matahari. Gelincir matahari itu bila pelajar? Jawab dia waktu zuhur. Ada ulama tafsir sini, dia kata duluk, ad-duluk dengan makna al-ghurub, dengan makna terbenam matahari. Makna kalau terbenam matahari, kita mula bilangnya solat satu hari itu bermula dengan maghrib. Pandangan ini boleh diterima juga. Sebab apa? Sebab mengikut kalendar Islam, hari ini hari apa? Khamis. Malam maghrib ni orang panggil malam apa? Malam Jumaat. Maknanya Jumaat itu bermula daripada maghrib Khamis sampai ke maghrib Jumaat. Maknanya kalau kata mulakanlah solat ni bermula daripada maghrib, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Menasab apa? Sebab itulah malam maghrib hari Khamis sehingga maghrib isya itu dipanggil wi'a'us salawat, bekas yang kita dibanyak mengisi dalamnya dengan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat. Itu satu pandangan lah, pandangan mengatakan Ibnu Mas'ud kata al-ghurub. Kita pergi kepada pandangan ulama salah lagi. Dia kata ad-duluk dengan makna al-zawal. Zawal maknanya matahari dah gelincir. Kan matahari duduk tengah-tengah langit. Bila dia gelincir ke barat sikit, masuklah waktu zuhur. Inilah pandangan yang ramai di kalangan ulama, mengatakan ulama tafsir kata zawal. Tanda pelajar. Oleh itu bilangan solat yang pertama setiap hari bermula daripada zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini juga tanda dia Quran ini dia tak mari gini lah, dia mari dengan kajian yang kita buat. Artinya dulu kisyamsi matahari dah zawal lah, condong ke barat. Maknanya ada dua solat siang, iaitu zuhur dengan asar yang boleh dijamakkan. Waktu nak jamak zuhur dengan asar. Ila ghasaqil lail, kepada gelap malam. Apa dia? Maghrib dan isya. Sampai gelap malam. Sebab maghrib itu bermula daripada matahari jatuh sampai hilang cahaya merah di ufuk. Mana cahaya merah di kaki langit tak ada, gelap semua, masuk isya. Cuma zaman kita ini tak perasan sebab cerah belaka tak nampak. Kalau orang zaman dulu dia nampak sangat, dia tengok langit je. Isya dah. Kita lah ni tengok jam 4 kali, isya kau tanya lagi orang. Isya dah. Padahal jam depan mata dia. Takwim, kalender sakut depan mata dia. Di masjid dengan azan, tapi dia tak sampai juga masjid. Allahu Akbar. Ini bala besar yang menimpa sebahagian umat hari ini. Jamnya sudah ada, azan dalam telefon dia ada, bergayut di dapur dia, takwim yang dihadiahkan oleh orang, tapi dia tak sampai juga, tak melangkah juga kaki ke masjid, seolah-olah dia tak tahu pukul berapa nak masuk waktu solat. Na'udzubillah. Baik. Itu 4 waktu. Waktu siang, waktu malam. Satu lagi, dia duduk jauh pada orang. Solat apa? Wa Qur'anal fajr. Dan dirikanlah solat fajar. Solat fajar ni dia tak sambut, dia duduk jauh, tak ada jamak dia. Kalau ada jamak, dia panggil jamak mengarut. Ada juga jamak. Jamak apa? Jamak mengarut. Dia jamak dengan apa? Dia jamak dengan subuh dengan duha. Ada ke tak ada makhluk Allah Ta'ala jamak subuh dengan duha? Ada? Limpala. Pak mu tidur bangun pukul 8 tu dia panggil jamak dengan duha. Dia sekali dah mayat subuh, sekali dengan duha, pukul 8, pukul 9 pagi, pukul 10 pada. Kita kata ini jamak jahil, jamak mengarut, jamak diajar oleh syaitan. Na'udzubillah. Maka oleh kerana subuh dia seorang kan, tengok. Tu apa pisah sini. Wa Qur'anal fajr, solat fajar. Aqim ya Muhammad sallallahu alaihi salat al-fajri. Jadi solat fajar dia duduk seorang dia, maka tidak ada jamak dia dengan siapa-siapa, dia satu. Quran, apa makna Quran? Tengok nota di bawah. Allah SWT perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan umatnya supaya mendirikan sembahyang yang 5 waktu meliputi siang dan malam untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka Quran al-Fajri, kata di ulama tafsir, kenapa atafa Quran ala salah? Hak lain dia sebut aqimis salah. Sampai waktu subuh, wa Quran al-Fajri, dia tak kata wa salat al-Fajri, wa Quran. Lish, ini bahasa Arab kata lish, kenapa Allah Ta'ala sebut Quran, dia tak sebut salat? Bahawa ulama mengatakan semua kita, solat kita tu Quran, maknanya Quran. Wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan kehebatannya, kedudukannya, dan disaksikan oleh para malaikat. Nanti kita huraikan. Baik. Oleh kerana Allah Ta'ala sebut wa Quran al-Fajri, maknanya fajar ni kena baca panjang. Tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Barzah dengan Zaid, Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajri ma baina 60 ila al-100 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh, dia jadi imam, dia baca di antara 60 hingga 100 ayat. 60 hingga 100 ayat. Berapa? Banyak juga tu. Kalau surah Baqarah 60 hingga 100 dekat 1 juzuk. Wah, hati mai subuh. Kita baca surah Sejadah 2 muka setengah tu lepas maya, pakai duk gosok betih. Malu ke orang. Duk dia kalau lengah betih pun. Allah, 2 muka setengah gosok betih dah. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajri, nabi kita baca waktu solat fajar, solat subuh, Qaf wal Quranil Majid. Ada kala dia baca surah Qaf. Nabi banyak kali baca surah Qaf ni. Subuh ada riwayat ni. Ada kalanya dia baca solat Jumaat Qaf. Wa kana salatu ba'du takhfifan. Lepas pada tu Nabi kita pun hak lain-lain dia ringkaskan sikit, 50 ayat gitu ya. Subuh panjang. Hadis ini dalam rawahu Muslim. Daripada Jabir lagi, Nabi SAW kana yaqra fi zuhri, dia baca waktu solat zuhur, sabbihisma rabbikal a'la. Sabih mana? Baca hari Jumaat baca juga. Wa fi subhi bi atwal min zalik. Solat subuh lebih panjang. Ingatlah tu. Itu kaedah. Hadis dalam Muslim. Daripada Jabir lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajri al-waqi'ah wa nahwaha min as-surah. Nabi baca surah al-waqi'ah salat subuh. Baiklah. Itu dari sudut wa Quran al-fajri. Kita bagi inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Apa dia istimewaannya? Tolong tengok nota di bawah. Nota di bawah, dalam ayat suci ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keistimewaan sembahyang subuh secara spesifik, secara khusus. Kerana dengan bersinarnya fajar pada waktu itu, maka hilanglah gelap dan timbullah terang, untuk menyaksikan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam alam yang terbentang luas ini. Sesudah manusia bangkit dari tidurnya sambil memulakan harinya dengan ibadat pada saat yang berkat itu, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda bersyukur kita kena buat. Bertambah pula, tengok dalam nota lagi tu, sembahyang subuh itu disaksikan oleh malaikat hafazah, tanda pelajar. Inna salatal fajri kana mashhuda. Apa makna mashhud? Artinya disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat hafazah. Apa dia hafazah ni?
Tanda pelajar. Malaikat hafazah ini malaikat yang menjaga kita. Itu dipanggil malaikat hafazah yang menjaga kita, iaitu malaikat malam dan malaikat siang yang bergilir-gilir menjaga dan mengawalnya. Menurut dalam hadis, tanda hadis diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Ya ta'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatum bin nahar. Malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Nah, tengok. Pada saat itulah pagi dengan asar, malaikat berhimpun, malaikat malam hak jaga shift, jaga kita malam di sini, dengan malaikat siang yang tersebut. Malaikat ni ada dua shift. Hak jaga malam dia mari asar, dia kerja sampai ke subuh esok. Hak jaga siang bermula daripada subuh sampai ke asar nanti. Itu kerja malaikat. Dan pada saat itulah mereka berpisah. Kalau kita nak suruh malaikat berpisah dalam keadaan kita dicatat sebagai orang solat, jangan lupa solat asar, solat subuh kena awal, jaga waktu bolak-balik. Malaikat malam akan naik semula dan malaikat siang yang baru turun tinggal menjaga dan mengawalnya. Jadi dia berhimpun di mana? Pada waktu fajar dengan waktu asar. Dengar hadis ni, belum habis lagi. Malaikat ni bila dia naik, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana tinggal hamba aku di bumi sana? Malaikat, Allah Taala tahu semua. Allah Taala ni kaunuhu aliman, dia tahu semua apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Tapi dia tanya malaikat ni untuk apa? Ini dia panggil rahsia. Kenapa Allah tanya? Kenapa Allah tanya? Dia tanya tu nak suruh ni penduduk langit tahu bahawa lebihnya hamba-hamba aku di bumi ni sedang duduk solat. Sedang duduk solat. Maka malaikat pun repot, ya Rabbi, taraknahum wa hum yusallun. Allahu akbar. Wa atainahum wa hum yusallun. Waktu kami nak terima tugas tadi, mereka duduk solat. Tamat tugas kami asar, mereka sedang solat juga. Allahu akbar. Gembira kita. Jadi para jemaah jangan lupa solat zuhur, solat asar dengan solat subuh ini besar. Habis solat zuhur jangan pergilah. La aqimus salata liduluki syamsi. Maknanya semua solat tu kena ada lah. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Artinya para pelajar sekalian, kita jangan bermudah-mudah, jangan duk main-main dengan solat, kerana inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta. Solat itu hanya solat itu boleh apa? Ada waktu dia yang tersendiri yang mesti kita kena jaga, kita kena ingat. Solat ada waktu dia. Kitaban mawquta. Mu jangan pandai-pandai reka waktu sendiri dah. Siapa dia reka, dia tak kata dia ikut syaitan, dia kata ini solat subuh gajah. Subuh dia nasur, semua subuh mengarut lah ke mana ada dalam gajah-gajah dia nasur, tak main dalam ni. Baiklah. Kata Abu Hurairah, fadlu salatil jami' al-wa salatil wahidi 25. Kelebihan solat berjamaah ni 25 darjat daripada solat seorang. Ada kata 27, wa tajtami'u malaikatul laili, malaikat hak jaga sih malam dengan jaga sih siang berkumpul di mana? Pada waktu subuh. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah sebahagian daripada malam serta solatlah solat tahajud. Allahu akbar. Allah perintahkan kepada kita supaya bangun solat tahajud. Malam ni anak-anak kita ni sempat belaka sembahyang tahajud? Sempat. Alhamdulillah, kena bangun. Bila dibunyi jam loceng pukul 5, 5.30 tu, bangun.
baca doa bangun tidur, pergi ke tandas ambil wudu atau mandi, terus solat sunat. Kalau tak sempat nak buat hal lain pun, witir 3 rakaat mesti kena buat. Biar sempat, biar dah kata orang. Jangan duduk malah sangat kita ni. Malu Tuhan. Maka bila Allah Ta'ala suruh solat 5 waktu tadi secara wajib, maka diberinya solat malam secara sunat. Ini dipanggil solat nafilah, solat sunat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan solat itu. Dan solat malam ini menjadi suatu ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan pada waktu malam bangunlah sebahagian daripada waktu malam serta solat, serjakanlah solat tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Mana tambahan, maknanya solat sunat. Tengok dalam risalah yang kita tulis, Fadail salat at-tatawwu. Solat-solat sunat ni. Ana ada kempen ni, solat rawatib, solat duha, solat qiyamul lail, solat witir. Ini kita kempen. Kata di Abu Hurairah, jelaslah kepada kita bahawa solat malam ini nafilatan laka ay fariyadatan zaidatan ala sa'il farad. Allah Taala fardukan ke atas Nabi lain daripada solat 5 waktu. Nafilatan lak, maknanya solat tambahan. Ada yang mengatakan ziyadah bagi Nabi, ziyadah kelebihan. Sebab apa? Nabi ni tak ada dosa, tapi dia suruh juga bangun malam untuk apa? Untuk menyatakan rapatnya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita yang banyak dosa tak bangun, ini dia panggil benda ajaib, kan? Benda ajaib. Nabi hak tak berdosa bangun, mu hak berdosa tidur. Subhanallah. Kita kata subhanallah, ajaib pelik mu ni perangai manusia, malu ke Tuhan. Tengok hadis daripada Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Solat manakah Rasulullah lebih afdal daripada afdal selepas solat fardu? Solat apa afdal? Qala as-salatu fi jawfil lail. Solat tengah malam, larut malam, itu afdal. Sebab apa afdal? Hadis ini dalam Muslim. Sebab waktu tu waktu semua orang tidur, mu bangun. Kan kita dah bincang dalam sini yang lepas, kelebihan menghidupkan waktu sunyi. Waktu orang sibuk dengan dunia, kita solat duha. Waktu orang sibuk dengan tidur, kita bangun tahajud. Ini bagus. Satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun solat malam hatta tatafattara qadamahu, sehingga bengkak kaki sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Bukhari. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai bengkak kaki solat ni? Kalau bahasa kita kat, bang lah tak? Bang, kenapa bengkak kaki ni? Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Nabi kata, tak patut ke, tak layak ke, tak molek ke aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi kita kalau nak jadi hamba yang bersyukur, sentiasa solat sunat. Tak kira lah siang ke malam ke, malam lagi baik, lagi tinggi darjat. Tujuan apa Allah bagi solat ke Nabi ni, solat malam? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai solat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji, yang paling tinggi sekali. Maqam mahmud, tempat darjat yang paling tinggi di akhirat. Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok nota 699. Yakni pangkat yang setinggi-tinggi dan semulia-mulianya al-maqam al-mahmud, yang telah dijanjikan untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar setelah mereka lama menderita kerana menunggu dibicarakan dihisab. Kita ni di akhirat esok, Allah Ta'ala lah permudahkan segala urusan kita. Tuhan kata, Nabi SAW kata, siapa dia nak mudahkan urusan di akhirat, mempermudahkan urusan orang di dunia. Man yassara, Allahu Akbar. Maka kita berlarak beribu tahun, tak tahu berapa tahun lah, yang penting lama perarakan kita tu, berjalan sana sini mencari siapa yang menyelesaikan masalah.
Setelah mereka menderita berapa lama, wallahu alam. Kerana menunggu dibicarakan dan hisab, sehinggalah daripada seorang nabi kepada seorang nabi. Mula-mula pergi cari Tok dulu, Tok Adam. Adam, mula datuk kita, isfa' lana ya Adam. Dia kata tak boleh, aku banyak kerja. Dia pergi cari pula nabi lain pula. Ada kata pergi cari Nabi Nuh, ada kata pergi cari Nuh. Dialah rasul pertama lepas pada aku, cari Nuh. Nuh kata tak boleh, sebab aku bersalah pergi doa mati terlai habis kaum dulu. Pergi cari Ibrahim, Khalilullah, cari Ibrahim kata tak boleh. Mungkin cari Musa. Jumpa Isa tak boleh. Sehinggalah kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, tolonglah kami. Kita boleh kata ya Rasulullah isfa' lana bila jumpa Nabi di akhirat. Jangan sekarang ni orang ada buat nasyid ni, ya Rasulullah, macam-macam permintaan, aghithna ya Rasulullah. Tak boleh sekarang. Kita minta di akhirat esok. Sekarang ni kita kena minta dengan Allah, jangan minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedaklah dengan lagu ya aghithna dah, tapi tak tahu minta apa. Ini bahaya. Bila kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah Nabi kata, ana laha, akulah yang akan menyelesaikan masalah kamu. Subhanallah. Kemudian Nabi kita sujud di bawah aras. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, meminta nak apa hari ni aku beri. Allahu Akbar. Ya Rabb, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, masukkanlah kami, keluarga kami dalam senarai orang-orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kata amin belakang. Maka ketika itulah bila Nabi kita bangkit, angkat kepala dia, Allah Ta'ala ilhamkan dia dengan zikir-zikir, dengan doa, dengan munajat. Maka Nabi SAW pun bangun menyelesaikan masalah umat. Umat yang layak ke syurga dibawa ke syurga. Umat yang sudah masuk neraka tapi orang beriman, akhirnya Nabi tarik keluar daripada neraka. Kecuali kata Nabi SAW, hatta ma yabqa fin nari illa man habasahu al-Quran. Syafaat Nabi terhenti setakat kumpulan yang Quran kata puak ni kekal dalam neraka, Nabi tak boleh buat apa. Cuma dia boleh kurangkan sikit. Contohnya pak saudara dia Abu Talib kafir. Oleh kerana dia bantu Nabi banyak, maka Nabi kita minta dengan syafaat dia dikurangkan azab Abu Talib. Katanya Abu Talib duduk dalam neraka, kaki dia celut sikit, tapi panah dia sampai mendidih sampai ke otak. Kalau orang lain fidarkil asfal, duduk di patak neraka. Patak neraka orang panggil dasar neraka. Nauzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat Allah Ta'ala perintah supaya memohon kehadrat Allah Ta'ala untuk mereka, barulah mereka sekalian dibicarakan dan menerima balasan. Yang baik dibalas baik syurga, dan yang jahat dibalas jahat neraka. Apa dia al-maqamul mahmud? Tengok di nota kita. Inilah yang tersebut dalam doa yang dibaca selepas azan, memohon semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan pangkat yang semulia-mulianya. Itu sebagai satu dari tanda-tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Ingat baik, Nabi sebut kata apa? Siapa dia dengar azan dia ikut. Kemudian bila tamat azan, kita berselawat dulu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kemudian kita baca doa ni, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tanda setakat tu hadis dalam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca doa ni, siapa dia minta syafaat untuk aku, apa kita dapat? Halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Nak tak nak syafaat? Nak. Waktu orang azan buat apa? Buat. Malu ke Tuhan. Siapa dia tak jawab azan, lepas tamat azan dia tidak selawat,
Dia tidak doa dengan doa ini, orang ni malu bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam esok di akhirat. Jangan main. Agak azan berhenti. Lagu negaraku mau boleh berdiri. Lagu azan tak payah berdiri. Suruh Nabi suruh jawab, bukan suruh bangun, suruh jawab. Lepas jawab tidur semula, gitu. Lepas jawab sambung makan, masjid lah untuk solat. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, cerita ni panjang menarik. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah PKP dulu. Sebuah kitab saya baca, Al-Yaumul Akhir, maknanya rehlah perjalanan ke alam akhirat. Beberapa puluh CD kuliah yang saya sampaikan masa PKP tahun lepas, waktu kita terkurung di rumah, kita buat baca kitab ni. Alhamdulillah, pasal itulah saya kata PKP COVID ni banyak benda tak baik, tapi ada juga kebaikannya. Allah Ta'ala tak buat satu benda ni tak baik semua, dia ada baik, ada tak baik. Baiklah para jemaah sekalian, ana nak ringkas je di sini sebab panjang lagi ni. Ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pohonkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia. Maknanya kita hidup dengan mulia, dengan agama, kita keluar juga atas dasar agama, keluar dengan husnul khatimah. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujjah, keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Tengok nota di bawah. Mulai dari ayat 76 yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, telah membanyakkan Allah Taala membayangkan Allah Taala membayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersedia untuk hijrah. Makut mana pun mu akan keluar daripada Mekah. Puak Quraisy akan buat keputusan Muhammad dibunuh. Ketika itu Nabi kita hijrah. Supaya bersedia untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, lalu diperintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beribadat dan berdoa. Di antara doa ni, semoga ia selamat berhijrah ke negeri yang baru dan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam menyiarkan Islam dengan mengalahkan musuh-musuh Islam yang menentangnya. Kita ingatlah, maknanya Nabi kita ni, kekuatan jiwa Nabi duduk mana? Solat. Kekuatan dia punya dengan solat, insya-Allah akan mampu menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatang. Jadi ini kata di ulama tafsir, Rabbi ja'al dukhuli al-Madinah. Ij'alni adkhilni mudkhala sidqin, masuk aku dalam masukan yang baik. Di mana? Bumi Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar aku daripada bumi Mekah dengan cara yang baik. Bukan aku lari daripada Mekah kerana benci, sayang ke Mekah, tapi sebab hijrah perjuangan. Tak ada lagi. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan satu lagi permohonan Nabi, dia minta Allah SWT beri kepada dia pertolongan. Sultan dengan makna pertolongan, sama ada pertolongan mendapat kekuasaan di Madinah Nabi nak merintah, ataupun pertolongan dengan hujah-hujah yang mantap. Semua itu termasuk dalam nasir, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan pertolongan itu dengan makna hujah. Kita kata dua-dua lah. Hujah yang mantap, kekuasaan yang jitu diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setengah ustaz kita ni, sahabat kita, kalau dia tengok orang susah-susah, dia kata baca doa ni banyak-banyak. Ni doa ayat kita ni. Ayat berapa ni? Ayat 80. Baca je. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita mintalah apa-apa urusan yang aku nak buat ni biar aja baik, dan apa-apa urusan yang aku terpaksa tinggalkan dengan baik, dan berilah kepada aku pertolonganmu ya Allah. Mana kalau kita ada masalah, banyak doa ni. Itu dia panggil, ini dari sudut hadis, tidak ada hadis yang menyebut kelebihan dia, tapi dari sudut pengalaman. Itu dia pasal. Pasal itulah kita ni ada dua jenis.
Pengalaman satu, pengalaman orang-orang soleh. Cuma kita tak nak paksa orang lah. Jangan pula janji-janji dengan sebab pengalaman ini kita janji pahala tu pahala ni. Tidak boleh. Tidak ada autoriti. Tapi kita kata sebab ayat Quran ni boleh dijadikan doa. Baiklah saya tamatkan dulu ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran Islam. Bila Nabi kita kena halau, kemudian tak ada tahu yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah, ambil balik Mekah, Nabi baca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaklah perkara yang salah, yang kufur dan syirik. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Tengok ayat 671. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita yang menggembirakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa agama Islam yang disebarkan, yang disiarkannya tetap berjaya. Mu pergi Madinah saja. Bukan makna kalah, mengambil langkah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengalahkan golongan yang menentangnya. Menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar cerita ni. Tatkala Nabi berjaya menguasai negeri Mekah dan memaafkan penduduknya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan segala berhala-berhala yang ada di sisi Kaabah, lebih kurang 360 ketua berhala ada. Toko 930 toko berhala sekeliling Kaabah. Banyak kali pergi pacak situ. Nabi kata binasakan. Lalu baginda mencocok berhala itu dengan sebatang kayu di tangannya sambil membaca ayat suci ini, dan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil, yang menegaskan kemenangan Islam dan kehancuran kufur dan syirik. Jadi dalam kitab sirah kata, waktu Nabi pegang tongkat dia cocok ke berhala, terbalik. Tunggang terbalik habis. Tunggang terbalik ni maknanya bahasa Kelantan sedap, terbalik kuih habis. Sekali kena cocok, terbalik kuih habis berhala. Nabi duk baca ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ni ada setengah orang parti sekular, bila dia benar kuasai, dia baca ayat ni ja'al haqq wa zahaqal batil. Kita kata terbatil. Dah parti tidak mengikut Islam, mari baca ayat Quran ni. Ini penceramah cari makan dia panggil ni. Dia penunggang dia panggil. Ini bahaya. Jangan guna hak tu, mana hak kemenangan yang benar, yang betul, bawa agenda yang jelas. Jangan duduk baca satu kalu kok sen. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sudah tamat. InsyaAllah ulasan tentang ayat ini, khulasahnya kita sambung dalam siri yang akan datang. Tafsir kita siri akan datang bermula ayat 82, wan nazzilu minal qur'ani ma huwa shifa ila akhiril ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.